Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat diteruskan pembacaan kitab Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Kita membicarakan kitab yang telah berusia 700 tahun. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Dan malam yang berbahagia ini kita lanjutkan perbicaraan kalam hikmah yang ke-52. Ada teks yang menulis kalam hikmah yang ke-50. Ada juga teks yang meletakkan kalam hikmah yang ke-51. Berbeza mengikut teks matan Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari, la saghirata iza qabalaka adluhu wa la kabirata iza wajahaka fadluhu. Al-Intaha Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Artinya, tiada arti nilai kecil bagi sesuatu dosa. Tiada artinya nilai kecil bagi sesuatu dosa. Apabila engkau berhadapan dengan sifat Allah yang Maha Adil, apabila engkau berhadapan dengan sifat Allah yang Maha Adil, tiada ertinya nilai kecil bagi sesuatu dosa. Apabila engkau berhadapan dengan sifat Allah yang Maha Adil, pada tanggapan kita ianya dosa kecil. Dosa kecil. Apa barang dosa kecil? Jangan kita menilai dosa kecil itu merupakan dosa yang dipandang rendah. Bila-bila masa dosa kecil itu mampu digugurkan, bila-bila masa dosa kecil itu hapus kira. Jangan menganggap dosa kecil itu kecil pada nilainya. Apabila engkau berhadapan dengan sifat Allah yang Maha Adil, Allah Maha Adil, sekecil-kecil dosa yang dilakukan oleh hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan kembali
nanti di akhirat dihitung, dinilai, dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Jangan memandang rendah dosa kecil. Apabila kita memahami soal sifat Allah yang maha adil, kerana Allah Subhanahu wa taala berjanji pada ayat 8, ayat terakhir surah Az-Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa jua yang tergamak melakukan sebesar zarah, nak kata besar zarah tu, sesiapa pun yang tergamak melakukan sekecil zarah kejahatan, dia akan melihat sekecil zarah itu nanti di hari perhitungan kelak di akhirat. Allah perlihatkan, Allah hitung, Allah kira, ada pendakwaan di situ. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Begitulah sebaliknya, tiada arti nilai besar sesuatu dosa apabila engkau berhadapan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Wah. Sebaliknya, tiada arti nilai besar bagi sesuatu dosa apabila engkau berhadapan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Kiranya kita ketelanjuran melakukan dosa besar, jangan berputus asa. Kiranya kita terlanjur melakukan dosa besar, pandanglah limpah kurnia Allah. Pandanglah limpah kurnia Allah. Dengan limpah kurnia Allah, dosa sebesar mana pun akan mendapat pengampunan dari Allah. Tiada artinya nilai kecil bagi sesuatu dosa apabila engkau berhadapan dengan sifat Allah yang maha adil. Dan sebaliknya, tiada erti nilai besar bagi sesuatu dosa apabila engkau berhadapan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala juga. Janji Allah pada ayat 7 surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka sesiapa jua dari kalangan kamu yang mampu, hanya mampu melakukan kebaikan sekadar zarah yang halus, maka dia akan melihat kelak nanti sehalus zarah kebaikan yang dilakukan di hari perhitungan, hari akhirat. Nak jelaskan limpah kurnia Allah, sekecil kebaikan yang kita lakukan ada nilai istimewa di sisi Allah. Itu apabila mendapat limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari nak jelaskan kepada kita dua perkara. Pertama, maha adilnya Allah. Yang kedua, limpah kurnia istimewa dari Allah. Apabila menyebut maha adilnya Allah, moga-moga datanglah rasa takut, khauf, rasa takut kepada Allah. Takut. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunaikan janjinya. Allah Ta'ala janji apa? Allah berjanji. Ayat 8, ayat terakhir surah Az-Zalzalah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah berjanji. Allah Subhanahu wa ta'ala nak buktikan kepada seluruh umat manusia, apabila dihimpunkan nanti di mahsyar, Allah maha adil. Sekecil zarah kejahatan pun akan menerima hitungan penghisaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan itu lahirlah rasa takut, namanya khauf. Datanglah rasa takut di fikiran maupun di perasaan. Kerana manusia ni Allah berikan dua unsur akal, unsur nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Akal melahirkan fikiran, sama ada fikiran yang baik, yaqadhah, atau fikiran yang jahat, ghaflah. Unsur yang kedua nafsu. Nafsu melahirkan keinginan, kemahuan, taste, sama ada keinginan, kemahuan yang baik, iffah, atau keinginan, kemahuan yang jahat, syahwah. Maka apabila kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil, datanglah rasa takut pada fikiran dan perasaan diri kita. Datanglah khauf, rasa takut di fikiran dan perasaan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, takut. Oleh itu, apabila dah ada rasa takut, sekecil-kecil dosa pun kita tak pandang rendah, kita tak meremehkan soal dosa kecil. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari nak jelaskan kepada kita berhubung tentang limpah kurnia dari Allah. Limpah kurnia, melimpah-limpah. Limpah kurnia dari Allah. Ya, bertuah siapa yang mendapat limpah kurnia dari Allah. Sebesar mana pun dosa, setinggi mana pun dosa, seluas mana pun dosa yang dilakukan dengan limpah kurnia dari Allah, Allah jua yang menghapuskan
sebesar-besar dosa, seluas-luas dosa yang hambanya itu tergamak melakukannya. Maka dengan ini datanglah sifat raja. Raja, ra, jim, alif. Raja, raja'ah, harap. Raja, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengharapan yang tinggi kepada Allah. Datanglah dua sifat, sifat khauf, takut kepada Allah, dan sifat raja, harap kepada Allah. Khauf dan raja. Jangan khauf semata-mata dan jangan raja semata-mata. Maka dituntut kita menanam di fikiran dan perasaan diri kita dua, khauf kepada Allah dan raja kepada Allah, takut kepada Allah dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari wafat pada tahun 538 Hijrah. Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari wafat pada tahun 538 Hijrah. Dah wafat 900 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya Al-Kashaf berhubung tentang dua golongan manusia. Golongan yang pertama as-su'ada, golongan manusia yang mendapat kebahagiaan kekal abadi buat selamanya di akhirat. Golongan yang kedua al-ashqiya, golongan yang mendapat kedurjanaan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Untuk golongan yang mendapat kebahagiaan buat selamanya di akhirat, as-su'ada, maka sekecil kebaikan yang dilakukan amat besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat 7 surah Az-Zalzalah. As-su'ada, golongan manusia yang mendapat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Siapa? Khiyarullah, hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah. Siapa? Habibullah, hamba-hamba yang menjadi kekasih Allah. Siapa? Khalilullah, hamba-hamba yang menjadi kesayangan Allah. Alizan, engkau ada dua isteri. Kau banyak pengalaman. Yalah, cinta engkau tak berbelah bahagi antara isteri pertama dengan isteri kedua. Tapi yalah, nak menyatakan di sini, kiranya engkau terlalu sayang dengan isteri kedua, dia buat salah pun kau tak ambil kira.
Dia kerap melakukan kesilapan pun engkau hapus kira. Kerana contoh isteri kedua menjadi pilihan kau, menjadi kekasih kau, menjadi kesayangan kau. For example, present tense, present perfect tense. Contoh, isteri pertama dia kalau kereta boleh tukar alat ganti, orang mana boleh tukar alat ganti? Ambil baru je, new arrival. Contohlah. Maka oleh kerana isteri pertama ni bukan pilihan, bukan kesayangan, bukan kekasih yang sejati, dia buat silap sikit engkau akan ungkit. Dia buat adalah kesilapan yang kecil, engkau besar-besarkan. Maka ada dua nilai apabila kita membuat pilihan kekasih dan kesayangan. Pilihan kita, kekasih kita, kesayangan kita, kita tak ambil kira kelemahan, kekurangan, kejahatan yang dia lakukan pun kita tak ambil kira. Kita sedia memberi pengampunan kepadanya kerana dia menjadi pilihan, kekasih dan kesayangan. Jangan dia bukan pilihan, bukan kekasih, bukan kesayangan, cuma terpaksa je mengahwini dia, terpaksa mengahwini dia. Bukan pilihan tapi terpaksa. Kahwin ajalah. Maka tak ada apalah. Memang nampak ajalah cacat cela lemahnya. Begitulah apabila kita terpilih sebagai hamba yang menjadi pilihan Allah, sebagai hamba yang menjadi kekasih Allah, sebagai hamba yang menjadi kesayangan Allah. Sebesar mana pun kejahatan yang kita lakukan, Allah sudi mengampunkan. Hapus kira. Jangan kita menjadi kebencian Allah, jangan kita menjadi kemurkaan Allah. Sekecil mana dosa pun jaga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa yang ingin Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah jelaskan kepada kita? Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Skandari wafat 709 Hijrah. Sekarang 1441 Hijrah. Kita baca kitab yang telah berusia 700 tahun. Kenapa tak baca kitab masa kini, kontemporari? Janganlah. Kita nak baca kitab yang telah berusia 700 tahun kerana memberi pedoman kepada kita agar hidup di muka bumi ini, matlamat kita, tujuan kita, objektif kita yang perlu dicapai, khiyarullah, hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah, Habibullah, hamba-hamba yang menjadi kekasih Allah, Khalilullah, hamba-hamba yang menjadi kesayangan Allah. Waktu itu sekecil mana
mana pun kebaikan yang kita kerjakan, Masya Allah, Allah hargai. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Oleh itu, Alizan, lupakanlah untuk meletakkan diri supaya kita menjadi pilihan kekasih kesayangan manusia. Tak perlu. Tak perlulah itu. Itu bukan keperluan. Kita hanya mampu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada manusia. Setakat itu. Tetapi berhempas pulas, bertungkus lumus untuk menjadi pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Soal dapat ke tak dapat, jangan kita pertikaikan. Yang penting teruskan, bukan bersama dengan TV3 yang telah buang ramai pekerja media prima. Teruskan berusaha meletakkan diri sebagai pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Kita dalam kelompok as-su'ada yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, oleh itu Allah Subhanahu wa taala isytiharkan pada ayat 58 surah Yunus, ayat 58 surah Yunus, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, beritahu wahai Muhammad, bifadlillah, dengan limpah kurniaan dari Allah, wa birahmatihi, dengan kasih sayang Allah, fabizalika, dengan dua ini, limpah kurnia Allah dan kasih sayang Allah, falyafrahu, bergembiralah kamu, huwa khairum mimma yajma'un, kerana dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayang Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan, harta benda, mata benda, apa benda. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka apa yang dijelaskan oleh Imam Atha'illah Askandari, sebenarnya dia nak mengatur langkah untuk kita, step ahead, langkah ke hadapan dalam melakukan apapun kebaikan, bukan mengharapkan dari manusia, tetapi takut dan harap kepada Allah, mengharapkan dua, limpah kurnia dari Allah, kasih sayang
di sisi Allah. Macam mana nak dapat limpah kurnia dari Allah dan nak mendapat kasih sayang dari Allah? Kita kena banyak beraksi, melakukan amal-amal ibadah, amal jariah, amal saleh. Amal ibadah, amal jariah, amal saleh. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.